Apakah yang dimaksudkan oleh munasabah Al-Quran? Munasabah Al-Quran berasal daripada perkataan nun, sin, ba yang membawa maksud kepada kedekatan, kemiripan, kesepadanan dan kesesuaian. Manakala dari segi istilah pula, munasabah Al-Quran bermaksud ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat atau antara surah. Terdapat 5 jenis munasabat Al-Quran. Yang pertama adalah satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam satu ayat. Contohnya terdapat dalam surah Al-Fatihah iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimah Alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah. Kemudian dijelaskan sifat Allah iaitu Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Jenis munasabat yang kedua adalah satu ayat dengan ayat sesudahnya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Isra ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 menceritakan tentang anugerah Allah kepada Nabi Muhammad dengan mengisrakan baginda dalam masa yang sangat singkat. Manakala pada ayat yang kedua membicarakan tentang anugerah Allah kepada Nabi Musa dengan mengisrakan baginda dari Mesir ke Palestin dalam masa yang sangat lama. Jenis munasabat yang ketiga adalah kelompok ayat dengan kelompok ayat yang sebelumnya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 20. Allah memulai penjelasan tentang kebenaran Al-Quran beserta fungsinya terhadap orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagi kelompok ayat yang berikutnya dijelaskan 3 golongan manusia beserta sifat-sifatnya, iaitu pada ayat 1 hingga 5 menceritakan tentang golongan orang yang mukmin. Pada ayat 6 hingga 7 menceritakan tentang golongan orang kafir, dan pada ayat 8 hingga 20 menceritakan tentang orang munafik. Munasabah yang keempat adalah ayat pertama satu surah dengan ayat yang terakhir surah sebelumnya. Contohnya terdapat pada ayat pertama surah Muhammad dan ayat yang terakhir surah Al-Ahqaf. Pada ayat yang terakhir surah Al-Ahqaf menceritakan tentang seksa dan ancaman bagi orang-orang fasik. Manakala pada ayat yang pertama surah Muhammad menceritakan tentang ciri-ciri orang fasik. Jenis munasabah yang terakhir adalah satu surah dengan surah yang lain. Contohnya surah An-Nur dan juga surah Al-Mu'minun. Pada surah An-Nur, dia mengenai hukum-hukum yang menjadi tuntutan Islam, iaitu hukum syariat yang berkaitan dengan sistem sosial kebangsaan ataupun sistem sosial negara. Manakala pada surah Al-Mu'minun pula menceritakan tentang persatuan Islam sepanjang zaman. Assalamualaikum, nama saya Nasihatul Mardia binti Abdul Rashid, nombor metrik SX211839 HPIH F04. Seterusnya adalah keperluan dan kegunaan munasabah Al-Quran dalam kehidupan harian kita lah. Yang pertama iaitu pemahaman teks asal. Seperti mana yang kita tahu, kalau kita memahami teks asal dalam Al-Quran ni, kita dapat membantu individu itu lebih memahami dan menilai tentang dunia, dapat mengetahui secara lebih terperinci. Yang kedua adalah panduan hidup. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Wahyu Allah Ta'ala yang menjadi petunjuk ataupun panduan bagi seorang umat Islam dalam kehidupan dia. Seterusnya adalah penyembuhan rohani. Penyembuhan rohani ini bermaksud di mana kita memahami Al-Quran dalam masa yang sama dapat memperbaiki dan memperdalamkan hubungan rohani kita dengan Allah Ta'ala dengan mengetahui Al-Quran ini tersebut. Pemahaman Al-Quran di sini, pemahaman Al-Quran lah. Okey, yang seterusnya adalah teladan dan inspirasi. Teladan dan inspirasi ini bermaksud kisah Al-Quran, kisah-kisah Nabi yang boleh dijadikan sebagai jejak langkah kita untuk digunakan untuk dalam kehidupan. Dan teladan bagi mereka-mereka yang mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Yang seterusnya adalah sumber hukum, di mana dengan memahami Al-Quran ini dapat para ijtihad, para ulama dapat membuat satu keputusan dan hukum dalam kehidupan, maksudnya mengikut peredaran zaman. Dan akhir sekali adalah peringatan kita tentang kewujudan Allah Ta'ala, di mana kita mengetahui bahawa Al-Quran itu yang diturunkan daripada Allah Ta'ala dan perkara tersebut adalah wahyu dan panduan kehidupan seorang umat Islam. Seterusnya kita masuk perkembangan ilmu munasabah. Perkembangan ilmu munasabah terbahagi kepada 3 fasa. Fasa yang pertama, generasi awal Islam. Yang kedua, pada abad ke-4 sehingga ke-13. Dan fasa yang terakhir ialah fasa contemporary.
Okey, bermula dengan fasa yang pertama iaitu fasa awal generasi awal Islam. Okey, bermula pada zaman Rasulullah lagi. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat kiamat seolah-olah dibentangkan di hadapan matanya sendiri, maka bacalah idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat. Persamaan antara wujud dan juga kesatuan tema antara surah At-Takwir, Al-Infitar dan Insyiqaq. Surah yang menjelaskan mengenai hari kiamat. Jadi turutannya surah ini duduk berdekatan kerana ada perkaitan antara satu sama lain. Fasa yang kedua adalah pada abad keempat sehingga ke-13 Hijrah. Ulama yang pertama memperkenalkan ilmu munasabah ini ialah Abu Bakar Al-Naisaburi. Namun sebelum Al-Naisaburi, ada banyak kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu yang memfokuskan kajian hubungan antara kata, kalimah dan ayat dalam surah. Contohnya pada abad kedua Hijrah yang telah lahirnya sebuah kitab Majas Al-Quran yang dikarang oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mutsanna. Namun penulis yang paling banyak mengupas masalah munasabah adalah Burhanuddin Al-Biqai dalam kitabnya Nazmu Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wal-Aswar. Selain itu keluar juga kitab, ada juga kitab Al-Burhan fi Munasabah Tartib Al-Quran karya Ahmad bin Ibrahim Al-Andalusi. Namun ada juga penggunaan istilah lain yang membawa maksud munasabah. Antaranya ulama Fakhruddin Ar-Razi menggunakan ta'alluq yang membawa maksud yang sama iaitu munasabah. Selain itu, Said Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran juga menggunakan lafaz irtibas sebagai membawa maksud munasabah. Namun pada fasa kontemporari, ulama kontemporari lebih mengkaji masalah sebab asbabun nuzul dan tidak kepada munasabah. Sebagai contoh, ulama Nas Hamid Abu Zaid, dia membandingkan antara sebab nuzul dan munasabah. Ia mengatakan bahawa sebab nuzul berkaitan dengan sejarah, sedangkan munasabah berkaitan dengan nilai pertautan antara ayat dan surahnya menurut urutan teks. Itu saja dalam ilmu perkembangan ilmu. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Abdul Rahim, nombor matrik SX211-898-HPIHF04. Seterusnya adalah hikmah-hikmah dalam mempelajari ilmu Al-Munasabah Al-Quran. Yang pertama adalah membuktikan kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah, sesuatu yang sempurna tanpa kecacatan. Yang kedua, mengetahui setiap makna yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan ataupun keterikatan di antara satu kalimah dengan kalimah yang lain, ataupun antara satu ayat dengan satu ayat dalam serangkaian ayat yang lain, atau antara satu surah dengan satu surah yang lain. Seterusnya adalah membuahkan ilmu kesatuan tema surah dan kesatuan tema Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah segala kesalahfahaman dalam masyarakat Muslim mengenai terhadap satu ayat dapat diatasi dan segala tumahan daripada musuh Islam kepada Al-Quran yang tidak tersusun dengan sistematik akan dapat dijawab. Sekian, terima kasih.
Kesimpulannya adalah, munasabah Al-Quran sangat penting kerana apabila kita menguasai ilmu ini, maka kita akan dapat merasakan secara mendalam bahawa Al-Quran adalah tepat dan tiada cacat cela. Selain itu, dengan munasabah Al-Quran dapat memberikan gambaran yang semakin terang bahawa Al-Quran itu adalah benar kalam Allah. Bukan sahaja pada teksnya, malah susunan dan urutan ayat-ayat serta surah-surahnya juga.